sembang, kita ada transfer knowledge. Kalau seorang duduk diam, macam mana kan? Kita tak tahu apa dia ni. Itu pentingnya komiti kita. Maksudnya lepas training ni, you all ada you punya SOP, nanti link dekat I. Jadi I tahu you wujud. Komiti itu ada, you tengah buat. Jadi kita boleh support. Boleh? Kalau you nak buat lah kan. So lepas ni kita ada take away pula. Take away maksudnya hadiah-hadiah you nak buat balik. Kerja-kerja rumah. Kalau you nak buat. Okay. Kalau you rasa boleh benefit dekat you punya organisation, so you akan champion dia. Jadi ini overview, tak perlu tahu semua ni sebab yang kita akan buat action plan saja. Cuma I nak nampakkan yang KM ni dengan organizational vision and mission sebenarnya align, sama. Okay. Setiap organisasi akan ada dia punya vision, akan ada dia punya mission, dia akan ada dia punya goals, betul dia ada objektif, tapi dia ada strategi objektif, ada orang cakap strategic teams, betul tak? Dia cuma lain term, tapi benda yang sama. Ada orang cakap inisiatif, strategic trust. Kalau you nampak strategic trust, inisiatif, strategic teams adalah benda yang sama, terminologi je lain. Kadang-kadang di khusus ni orang cakap, oh inisiatif, dia pun jadi pening, apa pula ni lain. Padahal benda yang sama. Nah, ni yang ni. Lepas tu kita ada measurement dengan target. Measurement dengan target ni, sekarang ni ada orang pakai. Kalau macam tu, siapa kenal Dato' Raja Malik, daripada Mampu kan, dia gunakan internal, external, present and future untuk buat measurement. Tapi kalau sekarang, kalau kita tengok, kalau Mak Saleh pula, dia pakai balance scorecard. Okay, tapi kalau you tengok, you blend balik dua-dua modul tu, you blend balik, you tengok, sama je sebenarnya. Itulah juga benda ni. Tak percaya nanti buat, nanti saya tunjukkan apa yang saya katakan sama. Inilah juga elemen dia. Measurement. Nak buat KPI, inilah juga. Balance scorecard, benda yang sama juga. Okay? Jadi tuan-tuan dan perempuan, mission goals ni, tak payah nak explain, aja semua orang tahu, semua organisasi ada dia punya mission dan goal. Betul tak? Ke ada yang tak ada? Mesti ada, sebab ada tengok, dia pergi mana-mana organisasi sekarang mampu dia macam wajibkan letak di pintu awal muka kan. Masuk ni kita nampak dia punya satu organisasi, mission, lepas tu tahap benda lagi 2-3 hari. Pergi Kedah hari tu. Itu Kedah pun dah buat itu. Bagusnya. Sebab mampu pergi audit kat sana. Jadi dia orang pun kena buat. Jadi at least, bila kita nampak mission, catat organisasi sebenarnya bagus. Bila I datang nak perusahaan, nampak I tahu mana nak pergi. Oh, orang ni dia yang jaga. Itu macam ni. Kita tak tahu. Letak gambar agung dua kat atas, saya bukan nak perusahaan dengan agung tu, memang tu penting. Tapi kita sebagai customer, kita akan tanya, apa yang kita nak? Bukan apa yang you boleh buat kan? Dia kena solve problem apa yang kita nak. Problem I ni, sakit perut. You pergi tunjuk kedai makan, buat apa? Kita nak pergi toilet. Jadi you tunjuk arrow toilet. Itu yang kita nak. Jadi itu adalah indikator. Macam tu saya pergi Hong Yok Bank. Cium jam, tak boleh orang atas semua dah ada. Okay, mission goal kita tak kacau. Strategi objektif pun kita tak kacau. Explanation ada kat tepi ya. Mission tu apa? Saya cakap dengan saya dulu, mission tu sama macam vision. Cuma dia short term, betul tak? Ada salah, tak betul. Maksudnya kalau mission dia mesti ada siapa yang benefit daripada apa yang you buat. Itu dia punya teknik kan. Boleh tahu, I nak buat ni tapi siapa yang benefit. Itu mission. Kalau mission, you mesti cerita je, saya nak jadi Superman, kata dia. Dia angan-angan yang boleh direalisasikan. Jadi ini pun you kena clear lah. Tapi kita tak buat benda tu. Jadi yang kita nak tengok sekarang adalah inisiatif, ataupun strategic trust, ataupun strategic team. Jadi kalau ada siapa yang pakai terminologi lain, dia tahu apa yang cakap kan. Itu yang kita nak buat hari ni. Yang ni semua tak payah nak tahu lah. Kita dapat dengan cerita pasal strategic planning tu apa. Strategic planning ni, kalau siapa tahu apa strategic planning? Nak tanya sikit. Apa dia strategic planning sebenarnya? Strategic planning, ramai orang cerita strategi. Dalam ayat yang paling pendek, simple. Apa dia strategi planning? Kalau kita guna ayat yang bombastik sangat, jadi pening kan? Jadi takut nak menghafal satu kerja, ingat pun tak boleh. Sebab memory dah pakai untuk hafal. Apa dia sebenarnya strategi planning? Simple one, macam I buat definition, data atau apa, buat mathematical formula, saya boleh ingat. Pencapaian dalam jangka masa panjang, I nak pendek lagi. Kalau you tengok I punya slide ni, I bagi panjang. Bagi panjang ni untuk bagi orang faham kan. Jadi I bagi panjang sikit. Dia cakap, apa yang kita nak accomplish, apa yang kita nak buat, apa kita punya game plan, apa kita punya resources yang kita nak gunakan untuk capai game plan. Tapi sebenarnya apa sebenarnya? Sukses. I dengar percaya Rahman. Rancang. Goals. Dekat dah dekat. Goals dekat. Sebenarnya bila kita kata pasal strategi, fokus. Itulah dia. Dalam bahasa yang lebih mudah adalah fokus. Di mana fokus tu? Bila dia cakap apa yang kita nak capai,
Fokus you kat mana? Apa yang nak fokus? Apa yang kita nak buat? Fokus you kat mana? Betul tak? Sebenarnya dia orang cakap strategi adalah fokus. Fokus kita apa? Bila kita ada fokus, kita tahu resources nak letak apa, bila nak buat, siapa nak buat, itulah strategi. Sama juga dengan dalam knowledge management, kita kena ada fokus. Kita nak buat apa? Nak buat COP, kita fokus COP. Jadi kita akan letak resources COP. Dia kawan. Strategi. Jadi kalau you ada lagi, you punya action point, ada siapa nak buat? Travel card. Kau dah buang dulu. Travel card you all semua ada kan? Sebab tu travel card ni nak buang. So bila kita nak buat dalam issues and challenge, hari ni yang kita nak buat, duduk balik dalam kumpulan you, walaupun dah jauh boleh nak buat sendiri, susah sikit, ambil masa. Jadi duduk dalam kumpulan you identify issues and challenge bila you nak implement KM. Issues and challenge. Okay? Apa halangan, apa masalah, tak ada support ke? Identify dan list dulu. Itu dia. Okey. I tahu memang ada sebab kita nak tengok apa masalah kepada sharing kan. Tapi yang tu satu part je dalam sharing. Okey, ada banyak lagi masalah. Bagi soalan nombor 3, kalau you ada jawab yang lain tak apalah. Ambil je yang dalam action point. Boleh? Kalau dah jawab, you ambil je. Tapi kalau you tak jawab lagi, you tambah. Okay, identify issue and challenge. Lepas tu kita nak buat activities and program. Template. Sini boleh share ke? Boleh check ni tak? You boleh access komputer depan tak? Tunjuk je. Dekat action plan ni tadi, program activities maksudnya you ambil. You ambil yang you ambil nombor 1, awareness, dan program ni ambil 3 letak sub dia. Maksudnya aktiviti dulu, betul program sebagai sub. Betul. Bila kita dapat objektif dia dah tepat, baru kita tahu apakah benda yang boleh menjayakan objektif ni. Kita tahu success factor dia. Jadi kita ada success factor. Contoh macam nak kahwin kan. Mesti ada wali, mesti ada rupa ni tepat. Ni rupa dia lah tu. Faktor-faktor yang boleh menjayakan. Menjayakan objektif. Lepas tu kita letak duration. Bila March 2000 ni. Siapa yang nak kena buat? Exactly siapa nak kena buat? Cik Sudin. Kalau saya lah kan. Lepas tu ada duit je juga nak increase customer satisfaction. So apa KPI kepada customer satisfaction? Apa macam mana kita nak tahu customer tu puas hati? Satisfaction. Mesti ada nilai dia. Ataupun survey. Ataupun survey, penilaian survey telah meningkat kepada satisfaction yang tinggi. Jadi ini KPI. Jadi maksudnya setiap benda ni kalau kita detailkan dia very specific. Dia bagi kat siapa semua boleh buat. Challenges ni. Tak ada yang main. Dia punya ni. Dia punya ni. Ada kita punya idea. Itu ni misalnya kalau buat KPI untuk lain, objektif lain. Kata nak buat KPI untuk menangani masalah sosial. So dia objektif lain kan? Tapi untuk KM objektif dia lain. Itu objektif untuk KPI lah. Contoh. Jadi aktiviti kat sini contohnya ada 3 program kan. Kita ambil satu aktiviti ni, bawa kepada action plan, letak dekat sini, anaknya di bawah. Jadi ini adalah detail program kepada aktiviti yang kita nak buat tu. Nanti saya je. Aktiviti program kan. Main mesti betul. Jadi tujuan aktiviti kita nak encourage member untuk participate dalam KM. Okey. Nak participate dalam KM. Jadi apa program yang kita buat? Monthly KP work. Monthly hebat. Okey. Talk about speaking. Kalau KP work lain betul. Okey, apakah faktor kejayaan ni? COP ni mesti hadir. Itu faktor kejayaan dia. Sebab kita nak harvest semua knowledge ni kat dalam organisasi. Kalau 3 je datang, berjaya tak? Tak berjaya lah. Maksudnya kena bawa balik. Itu salah satu success factor. Yang kedua, cafe tu bila kita buat, mesti daripada mula sampai habis 3 soalan dijawab kalau kita buat 3. Kalau kita bagi 4 soalan, 1 je kita jawab. Tak sukses lah. Jadi ini success factor dia, antara faktor success. Duration tu maksudnya bila specific date nak buat. Kalau you nak buat bulan 4, tulis bulan 4, Mac berapa? 3 bulan 4, 2010. Tepat sini. Siapa kena buat? Project manager ke, siapa ke, mesti ada nama orang yang tepat. Lepas tu KPI adalah measurement kepada KPI tadi. Measurement, kita katakan apa yang menunjukkan berjaya. Maksudnya kita keluar, kita cakap kita dapat action plan 100 action plan. Maksudnya tahun 12.
Kita tengok supaya kita dah ada date, siapa nak buat, apa nak capai, apa tu kerjaan kita buat. Kalau tidak, ada kepala.